Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi yassiru wa la tu'assiru wa rabbitni bil khairil karim. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami sekalian yang hadir, khususnya jemaah Qarya Surah Al-Kautsar Taman Sendiri ini. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan. Ya Allah, wa zayyina bil hilmi, hiasilah diri kami dengan sifat kelemah lembutan, dengan akhlakul karimah yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akrimna bitaqwa, muliakanlah kami dengan jalan takwa. Ya Allah, wa jamilna bil afiyah, cantikkanlah diri kami. Ya Allah, indahkanlah jasad kami. Ya Allah, perhidupkanlah tubuh badan kami. Ya Allah, dengan kesehatan yang berpanjangan, agar kami dapat menyempurnakan ketaatan perintah-Mu. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Nak kena pantun dulu. Yang waktu itu. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Hidup kita ni tuan-tuan mencari berkat. Bila dapat berkat, mudah-mudahan sebagai bekalan kita di hari kemudian, insyaAllah. Kalau bahasa rasmi saya, siji loro telu papat 5, 6, 7, 8. Orang dalam dunia anggar berkat, rajin-rajin jaga majlis ilmu. Jaga majlis ilmu tu bukan duduk sambil makan jagung, jaga dulu. Yang dikasihi pengurusi jawatan kuasa Surah Al-Kautsar serta jawatan kuasa Tuan Imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur dan kasih sayang Allah Ta'ala yang telah memilih kita untuk terus, mudah-mudahan asbab pilihan Allah ini tuan-tuan sampai akhir hayat kita insyaAllah. Ya, mudah-mudahan ya, kita akan mendapat husnul khatimah insyaAllah. Ya, pergi melancong ke negeri Cina, ke daerah Beijing. Hidup cuma tuan-tuan, hidup jangan mengada-ngada, tak pasal-pasal nak pegang anjing. Jadi cari kerja yang Allah pilih, buat benda yang jadi ibadah. Jangan buat benda yang tak Allah suruh. Banyak lagi benda yang Allah suruh, banyak lagi benda yang Allah perintah kita tak buat, tapi kita cari yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Ya. Antaranya benda-benda yang pelik hari ini tuan-tuan ialah bagaimana pelik nombor boleh jadikan kemalangan. Itu adalah benda-benda pelik. Sepatutnya tak payah cari benda-benda pelik. Kita sendiri pun boleh jadi pelik apabila kita tak melaksanakan perintah Allah. Kan pelik tuan-tuan. Ya? Adalah satu kepelikan. Kita dicipta oleh Allah
makan rezeki Allah, tumpang ke atas muka bumi Allah, hidup atas ihsan Allah, tapi kita tak menyembah Allah, kita tak melakukan ubudiyah, ta'abud kepada Allah. Itu sebenarnya itulah yang paling pelik. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita sambung kitab Minhajul Abidin, sebagaimana yang kita dijadulkan pada malam ini, beberapa penangguhan kerana ada keuzuran, saya nak ketik kata-kata Shaqi Al-Balakhi. Siapa dia Shaqi Al-Balakhi, tuan-tuan? Shaqi Al-Balakhi ini ialah guru kepada Hatib bin Al-Asam. Setengah kitab disebut Hatib bin Al-Asim. Antara ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf yang banyak kata-katanya dijadikan hikmah. Banyak mutiara-mutiara disebut oleh para alim ulama ini disebut sebagai kata-kata hukama, kata-kata orang bijak pandai, ahli hikmah. Ada setengah sebut ahli hikmah. Antaranya ialah Ibrahim bin Adham, antaranya ialah Malik bin Dinar, antaranya ialah tentunya Sufyan As-Suri, antaranya ialah Hatib bin Al-Asam. Maka Shaqi Al-Balakhi ini ialah guru kepada Hatib bin Al-Asam. Kalau Hatib bin Al-Asam, tuan-tuan, hebat dah, banyak kata-kata mutiara hikmahnya diambil menjadi mutiara kata-kata hukama, kata-kata hikmah yang bukan sekadar wahyu kalamullah Al-Quran Karim kita ambil, hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum sahabat, khususnya khulafa ar-rasyidin, kata-kata sahabat yang empat, dan juga para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kata-kata ahli hikmah ni pun menjadi sandaran pada kita, pegangan pada kita, pada sudut memberikan kita teguran, tausiah, nasihat, wasiat, mauizah dan sebagainya. Kata-kata Shaqi Al-Balakhi, tuan-tuan, dia kata, hendaklah kamu biasakan 5 perkara. Hendaklah kamu biasakan 5 perkara untuk melakukan sesuatu amalan. Yang pertama, sembahlah Allah, ta'abudlah, lakukanlah ibadah kepada Allah pada kadar hajatmu kepadanya. Cantik, tuan-tuan, seolah-olah kita ni kita berbuat sesuatu pada kadar keperluan kita. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, keperluan hajat kita kepada Allah lebih banyak daripada apa yang telah kita lakukan kepada Allah. Betul tak, tuan-tuan? Hajat kita daripada mula kita buka mata, kita minta mudah-mudahan dipermudahkan urusan pekerjaan kita, kita minta dipermudahkan dalam perjalanan kita, tak terganggu, tak stuck. Kemudian kita minta anak isteri, harta yang kita tinggalkan aman. Kita minta anak kita yang sedang menduduki peperiksaan SPM yang tak habis lagi, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah terangkan hatinya. Kita berhajat, tuan-tuan, macam-macam hajat kita. Kesehatan, kelapangan waktu, kemurahan rezeki, tuan-tuan. Layakkah ataupun cukupkah sekadar apa yang telah kita lakukan? Maka kata Shaqi Al-Balakhi, sembahlah Allah, lakukanlah ibadah, lakukan ubudiyah, ta'abud pada Allah pada kadar hajatmu yang banyak itu, yang kita tak minta pun Allah bagi, tuan-tuan. Kita tak minta, tak ada dalam senarai list doa kita, ya Allah, aku hari ini nak bernafas, ya Allah, aku ni nak buang air kecil, ya Allah, aku nak buang air besar, tuan-tuan. Tak payah minta, Allah bagi. Maksudnya hajat keperluan kita sepatutnya begitulah banyak ibadah kita lakukan pada Allah. Yang kedua, kata Shaqi Al-Balakhi, ambillah dari dunia ini pada kadar umur kamu di atasnya. Nak sampai bila kita nak menokat langit? Ambillah pada kadar kamu berada di atasnya. Maksudnya, tuan-tuan, selama mana umur kita berada di atasnya. Mungkin alhamdulillah kita dapat mengumpul berbilion, tuan-tuan. Agak-agak kalau setakat makan, minum, pakai kenderaan dan sebagainya,
Habis dah tuan-tuan? Tak habis. Maka selayaknya kita gunakan untuk menambahkan lagi amalan kita, bekalan kita di negara yang akan kita tinggal lebih lama. Umur kita dekat akhirat selama-lamanya. Sepatutnya ke arah itu. Ambillah dari dunia ini pada kadar umur kita berada di atas. Hebat kata-kata. Kalau hati bin Al-Asab pun dah hebat, gurunya lebih hebat. Memikirkan. Dia kata-kata hikmah tuan-tuan, terbit daripada berfikir. Terbit daripada berfikir. Daripada fikiran, tafakur. Dia memikir apa yang terbaik untuk memberikan nasihat. Yang ketiga, lakukanlah dosa. Kawinlah dosa sekarangmu. Kamu nak buat dosa, silakan. Ayo buatlah dosa sepuas-puasmu. Tapi kata Syekh Al-Balkhi, pada kadar kemampuanmu menanggung azab Allah. Hebat kata. Buatlah dosa pada kadar kemampuanmu menanggung azab Allah. Agak-agak dosa sekian-sekian kita dah dapat pencerahan, dapat tentang dosa amalan ini, perbuatan ini, begini-begini siksaannya, hukumannya. Contohnya tuan-tuan, dosa mengumpat, mencela, memfitnah, mengadu domba, hasil daripada lidah yang akan ditarik dalam neraka nanti, dia akan gunting-gunting tuan-tuan. Maka agak-agak buatlah dosa fitnah lidah ini pada kadar kemampuan kita menanggung azab Allah. Gunting bukannya gunting yang diperbuat daripada besi, macam kat dunia tuan-tuan, tapi gunting daripada bara api neraka. Tak payah gunting lah tuan-tuan, kita cubit lidah kita ni. Agak-agak boleh tak kesakitannya ataupun kita sepit dia, mesti tak mampu tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, zaman sekarang ni nak mengumpat tuan-tuan tak payah 2 orang, 3 orang. Zaman dulu nak mengumpat kena 2 orang, ada 1 2 orang. Mak Tun jumpa Mak Nam contohnya. Mak Cik Jenab jumpa Mak Itun. Mak Nam ada cerita baru ni, kenapa? Alah si Anu tu, kenapa? Dah bercerai. 2 orang boleh jadi, 3 orang lagi seronok. Berjamaah 1 warung, lagi hebat. Mengumpat 1 warung. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, mengumpat solo, lone ranger boleh. Buka WhatsApp, buka ni, mengumpat dia. Mengumpat secara individu. Boleh tak? Sekarang boleh. Mengumpat, memfitnah dan sebagainya tuan-tuan. Supaya itu bila kita dapat benda-benda ni, fatabayyanu. Siasat dulu. Inilah bahayanya. Saya pernah ditanya anak murid saya tuan-tuan, Ustaz, saya ni Ustaz faham sendiri dengan kenapa? Saya ni orang muda Ustaz, dan saya campur dengan kawan-kawan huang Ustaz. Ahli maksiat memang dia, setiap kawan saya ni Ustaz ada kapal. Saya ni pun orang muda juga Ustaz, saya tak, kalau boleh saya tak nak terlibat benda ni, perkara-perkara seperti ini. Tapi saya susah nak elakkan Ustaz. Macam mana cara supaya saya terhindar daripada maksiat ni? Saya kata bagus. Yang berarti nampak tentang dia fikir tentang agama. Sebab dia ahli surau dekat kawasan perumahan dia. Tapi kawan dia tuan-tuan, sebab dia pun dia tak campur kawan nanti sendirian. Dia kena campur juga dengan kawan. Tapi semua budaya masyarakat remaja hari tuan-tuan, budaya kapal kan, ada kapal. Tak ada kapal satu aib. Gitu. Jadi contoh saya kata beginilah, kamu merokok tak? Tak ada Ustaz. Tak apa, kamu beli lighter. Beli lighter. Setiap kali agak-agak nak buat maksiat, cuba bakar sikit ujung jari itu. Kok tahan dalam 1 minit, buatlah maksiat. Agak-agak baru panah kan tak tahan, ingatlah api neraka lebih panah daripada itu. Tuan-tuan, jadi kalau tuan-tuan nanti lepas ni jumpa lighter dekat beg anak tuan-tuan, jangan terus suzon. Mungkin ini anakku ni nak menghindari maksiat, kita terus buat lighter tuan-tuan. Tapi tanya betul-betul, rokok di bawah rokok itu, kena tanya betul-betul. Sebab apa? Supaya dia tahu
azab siksa neraka Allah. Maka kata Sakir Al-Balkhi ini, buatlah sesuka hati kamu maksiat, pelakuan dosa, tapi pada kadar kemampuanmu untuk menanggung azab Allah. Sedangkan azab yang paling ringan, tuan-tuan, yang paling ringan, yang paling, maksudnya yang paling sedikit lah, paling kecil lah, ialah apabila dipakaikan sandal yang diperbuat daripada api neraka. Kita sedia maklum, tuan-tuan, darahnya, panasnya, kerana bara kita sebut panas menggelegak sampai menggelegak. Dan orang yang menghadapi siksaan yang paling ringan itu menyangkakan bahawa itulah siksaan yang paling berat yang diterima daripada orang lain. Yang keempat, carilah bekal di dunia pada kadar waktu kamu akan tinggal lama di dalam kubur. Carilah bekal, saya sebut dalam kuliah yang lalu, tuan-tuan, kita akan hidup lama, lebih lama di alam barzakh daripada alam dunia yang fananya. Lebih lama, tuan-tuan. Kecuali kalau kita meninggal sekarang, esok kiamat. Kan? Itu pun dalam keadaan alam barzakh ni, kita tak boleh tempoh masa, tuan-tuan. Dia tak boleh kita ukur pada setiap manusia lain. Ada kalanya masa itu menjadi lama, ada kalanya masa yang sama dia akan menjadi terlalu cepat. Betul tak, tuan-tuan? 2 jam kita tengok filem Hindustan, sekejap ni dah pukul 4 dah, mula pukul 2, atau sekejap ni dah pukul 6, mula pukul 4, betul. Tapi 2 jam kita dengar ceramah, bila nak habis ni, kita tahu. 1,5 jam kat panggung dengan 1,5 jam kat majlis ilmu, lain, tuan-tuan. Masa ni hak Allah, kan? Sebab itu, tuan-tuan, soal masa mungkin kita rasa lama dalam macam yang benar, tuan-tuan, ya, penemuan seorang remaja yang baru dikebumikan 3 jam, tapi jenazahnya setelah dikorek balik sebab keluarganya nak diagnos punca kematian sebenarnya, tak puas hati, minta kebenaran pihak berkuasa, ya. Kemudian dengan kampung korek balik, tuan-tuan, jenazahnya baru dikebumikan 3 jam, tapi berubah 100%. Rambutnya yang hitam menjadi putih, matanya kebiru-biruan, cengkung badannya lepek, seolah baru menghadapi satu pressure yang kuat, yang menerima tubuhnya lebam-lebam, mengalir semua rongga-rongga badannya itu darah, seolah-olah sedang menghadapi satu bentuk siksaan yang sangat berat, padahal baru 3 jam. Sebab itu alam barzakh jangan diukur macam alam manusia. Ini perkara yang perlu kita imani, alam ghaib, peristiwa-peristiwa alam ghaib. Sebab itu waktu ni hak Allah, bergantung pada bagaimana kita manfaatkan waktu itu. Contoh, tuan-tuan, kita mimpi jumpa calon yang kedua. Dalam mimpi tu, makcik, dalam mimpi tu, jangan risau. Isteri pertama setuju, semua dokumentasi lengkap, bukan nikah sindiket, memang nikah secara biasa, rasmi. Tuan-tuan, semua dah dalam keadaan kawan-kawan dah meraih dan sebagainya. Tok Kadi dah duduk depan nak salam, tiba-tiba isteri kejutkan. Aduh, Allah, itu rasa apa kejutkan. Itu masa, tuan-tuan. Tapi juga kalau mimpi hantu, mimpi hantu kena-kejar dan sebagainya, itu, tuan, masa. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Yang terakhir, beramallah kamu pada kadar makam yang mana kamu nak duduk dalam tingkatan syurga. Kata Sakir Al-Balkhi, beramallah kamu di dunia pada kadar makam yang kamu kendaki di dalam syurga. Syurga ni ada 8 tabaqat yang berbanding dengan neraka, ada 7 tabaqat, ada 7 tingkatan. Neraka Allah beri lebih advance, 8 tingkatan. Kalau kita, tuan-tuan, boleh mohon, ya Allah, masukkanlah aku, ya Allah, ke dalam syurga-Mu, walaupun syurga setinggan pun jadilah, ya Allah.
Betul tak? Jadi surga neraka dia dekat akhirat tu. Ya, walaupun surga sekian tak dapat masuk surga VIP, surga PPRT pun jadilah ya Allah. Maka nanti yang disebut yaumul mizan, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari termasuklah tuan-tuan akhirat disebut hari penyesalan. Orang yang tak beramal menyesal, apatah lagi tuan-tuan, orang yang beramal pun menyesal. Dia kata, ya Allah, amalanku hanya duduk antara maghrib dengan isya di surau Al-Kautsar, taman sedeli. Daripada duduk kat rumah, duduklah antara nak menunggu waktu isya. Kau dah masukkan aku ke surga begini punya nikmat, ya Allah. Bayangkanlah ya Allah, kalau aku dapat setiap waktu dan aku akan tambah lagi amalanku. Inilah tuan-tuan, pada hari tersebut dua-dua menyesal. Yang kurang beramal pun, yang dah masuk surga pun menyesal. Begini hebatnya surga PPRT ya Allah, surga VIP bukan lagi. InsyaAllah wallahu a'lam, itu sebagai mukadimah tuan-tuan. Kita sambung kitab Minhajul Abidin. Tuan-tuan ada buka kitab sini. Dalam catatan kami, dalam catatan saya tuan-tuan, kita masuk masih lagi dalam bab motif pembahagian tentang Aqabah yang 7. Aqabah yang 7 kita masuk muka surat. Kita baru saja masuk muka surat yang ke-5 selesai, kita masuk surat yang ke-6. Secara untuk kita review balik dalam jalan-jalan untuk kita menjadi hamba, menjadi abid. Kita bukan alim sahaja, tapi alim yang abid. Bukan menjadi abid sahaja, tapi abid yang alim. Dulu perlu, dulu ada keperluan dan kepentingannya. Kalau orang tanya mana satu yang lebih baik sekarang, which one better, alim ke abid? Dulu perlu tuan-tuan. Alim kalau dia tak abid, dia tak beramal pun tak jadi. Abid yang tanpa ilmu pun tak jadi. Tapi dari segi sudut keilmuan memanglah orang yang alim daripada beramal. Tapi bagaimana kita nak beramal kalau tanpa ilmu, dan bagaimana ilmu yang banyak tapi kita tak amal? Maka jalan-jalannya, kata Imam Ghazali rahimahullah, ada 7 aqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi tuan-tuan. Demi Allah, kalau begitulah keadaannya dalam menempuh jalan ibadat, maka jadilah urusan ibadat itu amat sukar dan bahayanya amat besar. Oleh itu kita dapati jarang orang yang menuju jalan ibadat ini, dan sedikit sekali jarang orang yang menujunya merupakan yang benar-benar golongan orang yang menjalaninya. Dia antara aqabah yang kita telah baca tuan-tuan, ialah aqabah jalan tempoh kesukaran menghadapi kajian dalam bentuk mengkaji ibadah, meneliti jalannya dengan awal-awal hingga akhir ketelitiannya, sampai menjurus kepada maksud dan cita-cita bagi mereka yang menjalani ibadah itu, kesulitannya dan sebagainya. Sementara bagi golongan orang-orang yang jarang pula daripada orang-orang yang menjalaninya sampai kepada maksud serta berhasil mendapat tuntutannya. Buat saja tuan-tuan, tanpa maksudnya, tanpa mengetahuinya. Cuma tuan-tuan, jalan yang untuk kita melakukan ubudiyah ni, dia tak boleh fikir dalam keadaan perintah Allah ni secara logik akal. Kadang-kadang perintah itu jangan kita tengok pada hikmahnya saja. Kenapa kita solat, dikaji begitu terapi solat, puasa, sumu tasihu, puasalah kamu kata Nabi, nescaya kamu akan sihat. Itu hikmahnya orang berpuasa. Kenapa larangan untuk kita tentang najis mughalazah, hinzir khususnya? Kenapa? Begini hikmahnya. Kadang-kadang tuan-tuan, sesuatu perintah dan larangan Allah sekadar untuk menguji kita. Maksudnya apa? Tak perlu kita fikir dari segi logik, ataupun dari segi sudut sains, ataupun dari apa sudut. Contoh tuan-tuan, kenapa kita masuk tandas kaki kiri? Apa logiknya? Keluar kaki kanan. Apa sains dia? Kenapa keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan? Kenapa? Kadang-kadang apa logiknya?
Jangan kita asyik fikir kepada logik, sains dan sebagainya. Kadang-kadang perintah itu memang satu perintah. Yang pasti Allah tidak menjadikan sesuatu wa ma khalaqtul hadza batila, sekadar sia-sia. Sementara mereka yang sampai kepada tujuannya adalah merupakan orang-orang yang termulia, di mana Allah Azza wa Jalla telah memilih mereka itu untuk dapat mengenalinya dan lantas mencintainya. Serta juga Allah meluruskan perkataan dan perbuatan mereka hasil daripada taufik dan pemeliharaannya. Maksudnya tuan-tuan, maka hasil daripada ibadah itu jalan yang ditempuh sampai menimbulkan betul-betul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya khususnya. Tuan-tuan ya, bayangkan kita sekarang ini masih bulan Muharram. Kecintaan umat Nabi Muhammad SAW di Madinah, tuan-tuan. Mereka tak kenal Nabi, tak pernah jumpa Nabi, sebahagian kecil saja, tuan-tuan. Hasil perjanjian Hudaybiyah 1, perjanjian Hudaybiyah 2. Mereka tak kenal pun siapa Nabi, tak pernah ketemu, tuan-tuan. Tak pernah tumon, tak pernah jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kecintaan yang sanggup berpagi-pagi keluar rumah sampai lewat petang balik, sementara apabila mendengar berita Nabi telah keluar hijrah. Nabi keluar 27 Safar sampai ke Kuba 8 Rabiul Awal, benar-benar sampai di Madinatul Munawwarah 12 Rabiul Awal. Ini yang sahih berdasarkan kitab Ar-Rakhil Al-Maktum yang ditulis oleh Saifur Rahman. Cuma tuan-tuan, masyarakat kita bila dengar benda itu terus kita viralkan. Kita baru benda baru ni, kita pun terus forward copy paste dan sebagainya. Itu tindakan yang kurang cerdik. Kenapa kita sambut Ma'al Hijrah bulan Muharram sedangkan Nabi keluar 27 Safar, sedangkan Nabi sampai Madinah 12 Rabiul Awal? Apa kaitan kita sambut Ma'al Hijrah bulan Muharram? Kita terus sebarkan. Itu tindakan yang kurang cerdik. Dalam bahasa yang manis katakannya, dalam bahasa Arab jahil, dalam bahasa orang Kelang bodoh, dalam bahasa orang Banjarmasin bungol, dalam bahasa kita goblok. Tindakan yang kurang cerdik, tidak pandai, itu maksudnya tidak cerdik. Nabi memang keluar 27 Safar, tapi Nabi merancang perancangan Nabi seawal bulan Muharram. Inilah yang diambil oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk permulaan kalender hijrah Islam. Nabi merancang siapa yang akan gantikan tempat tidur Nabi untuk mengelirukan musuh, siapa yang akan supply bekalan ulang-alik. Apabila Nabi keluar saja dah rancang, tak terus pergi Madinah, bersembunyi dulu di Jabal Nur, di Gua Sur. Siapa yang akan hantar? Tuan-tuan, itu tuan-tuan, kita kaitannya tentang bagaimana cintanya penduduk Madinah saya sebut tadi itu. Tuan-tuan, dia tak kenal Nabi berbanding dengan masyarakat Mekah. Nampak dah selama 10 tahun baginda berdakwah di Mekah, bermula daripada kelahiran Nabi sampai umur 40, terkenal sebagai Al-Amin. Bila membawa risalah Islam saja terus tak dipercayai. Tuan-tuan, umur 50 tahun Nabi nak berhijrah, penduduk Madinah tak kenal, tuan-tuan. Cuma mereka dapat daripada resource daripada sahabat-sahabat dia, kaum Aus dan Khazraj. Kaum Yahudi yang buka kitab Taurat, kaum Nasrani ataupun Kristian yang beriman dengan kitab Injil. Dua-dua kitab wahyu Allah ni, tuan-tuan, terkandung dalam kitab itu ciri-ciri akan lahir Nabi yang terakhir yang bernama Ahmad. Itu je, tuan-tuan, sumber kecintaan dia. Maka mereka menunggu, Nabi nak sampai ni, penduduk Mekah tak nak buang, kami akan terima. Tuan-tuan, ini hebatnya kecintaan yang kita nak cerita ni. Sampai Nabi, tuan-tuan, lahir di Mekah
Walaupun Nabi dah Fathul Makkah, tuan patah balik ke Makkah dan peristiwa Fathul Makkah, tapi Nabi nak balik ke Madinah, nak dimakamkan di Madinah, nak mati di Madinah. Sebab apa? Cara layanan penduduk Madinah, kecintaan penduduk Madinah kepada Nabi lebih besar daripada penduduk Makkah. Maka Nabi sebab itu tuan dimakamkan di Madinah, walaupun Nabi orang Makkah. Jadi tak ada istilah, oh ini outsider ni, orang luar ni. Kita ni kadang-kadang ada sentimen gitu, nak mengundi, ini orang luar ni. Nabi orang luar tuan. Nabi orang luar, tak ada masalah pun. Dalam dua kitab ni tuan terkandung dah begitu ciri-ciri. Malah dalam fiqh sirah, Dr. Syed Ramadan Al-Quti menyatakan bahawa Waraqah bin Nawfal, pendeta yang dirujuk oleh Khadijah binti Khuwailid ketika Nabi menerima peristiwa wahyu yang pertama tuan-tuan. Waraqah bin Nawfal termasuk pendeta-pendeta Yahudi, pandit-pandit Kristian tuan-tuan, telah mengenali ciri-ciri Nabi yang terakhir akan turun ini lebih dikenal daripada anak-anaknya sendiri. Bentuk tubuhnya, sifat-sifatnya dan sebagainya, dan namanya Ahmad. Sama lah tuan-tuan, Ahmad Muhammad Wadubayan sama Ju'ain. Ahmad itu maksudnya Ahmad, aku yang puji, Allah puji Ahmad. Asal kata dia Hamadah. Muhammad yang terpuji, sampai kelam Maman. Itu masalah betul. Nama cantik Ahmad, Allah puji, Allah yang puji tuan. Muhammad yang terpuji, sampai ke Malaysia Maman. Mat Kono, Mat Spri, Mat Pihun, sampai orang kampung-kampung lagi, Mak Sentil, Mak Gantol, Mak Piyang, Mak Bilis, Teguh, hilang yang terpuji. Mereka mengalu-alukan kehadiran Nabi Muhammad tuan-tuan, ya Allah, menyanyi. Kan? Mana ada orang yang disambut dalam keadaan nyanyian tuan-tuan. Ini nak cerita tadi, kekesan daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang mendalam, hasil daripada lakukan aqabah antara aqabah, mencari jalan ibadah yang benar. Menyanyi talal badru alaina, telah turun bulan ke atas ridha kami. Bulan digambarkan sesuatu yang tinggi, yang hebat, yang mulia. Bulan. Tak paham juga tak tahu. Bulan. Orang tak suka bulan yang meneguk tuan. Bulan jatuh ke riba. Min thaniyatil wada. Di Madinah tuan-tuan ada bukit Thaniyatul Wada yang dinamakan Thaniyatul Wada. Maka bulan ini berada seolah-olah jatuh ke Madinah. Wajib syukur alaina, wajiblah kami itu syukur kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Orang lain, orang Makkah tak nak, kami terima bulan ini, yang telah turun ke atas riba kami. Mada'alillahi da, pastinya Nabi Muhammad SAW ini seorang da'i akan menyeru kepada kita ini apapun yang selama ini tak sampai seruannya kepada kami. Dia akan sampaikan seruan yang mengajakkannya kepada kebaikan. Nyanyi tuan-tuan. Kita Haji Malik kursus 2 minggu. Ada tak Omar kat pintu tuan sambut kita dengan nyanyian? Ada. Kita pergi umrah, Omar tak dapat visa, kita pergi seorang tuan. Dekat airport KLA, Omar sambut, buka pintu sliding terbukanya tu untuk arrival ketibaan. Omar pun sambut dengan nyanyian. Tak ada tuan. Kalau ada lah, rindu. Terkejut jaga tuan. Rindu serindu rindunya. Pakar-pakar nyanyi, bukan seorang, semua tuan. Para isteri yang menunggu ketibaan suami. Walau kau tak mengerti. Wow, tak ada orang buat. Tapi itulah kerinduan, kecintaan penduduk Madinah menunggu ketibaan bagi Rasulullah SAW. Ini kita ambil sedikit. Sebenarnya kita boleh berada pada bulan Muharram. Cintanya diukur pada ketaatan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Itulah
yang diperintahkan oleh Allah. Betul tak tuan? Penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Tak ada, ya Rasulullah, macam mana pohon kurma kami bereka-eka yang sedang nak petik ya Rasulullah, tunggu kejap dalam seminggu dua. Tak ada. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah, macam mana sawah benda yang panen ni tengah nak tuai ni. Tak ada tuan. Sami'na wa ata'na. Macam mana rumah-rumah kedai kami, perniagaan kami, sami'na wa ata'na. Sampai Nabi tuan-tuan melihat seorang sahabat yang ketika Nabi dalam keadaan melakukan majlis ilmu tuan-tuan, seorang sahabat datang dalam keadaan pakaian yang bertampung dengan kulit berjahit tuan-tuan. Nabi menangis sebab dia kenal sangat sahabat ni tuan-tuan. Saat Nabi Waqqas dulu seorang yang jutawan, kaya, tapi tinggal selai sepinggang kerana nak mentaati Allah untuk berhijrah. Rasul kita tuan-tuan, kita ni, kita yang dah itu sahabat tu, iman para sahabat tuan-tuan, dengar terus sami'na wa ata'na. Kita dengar arahan hijrah dah berapa lama tuan-tuan? Kita dengar ceramah ma'al hijrah dah berapa lama? Sejak umur 7 tahun mak ayah kita bawa ke surau, ke masjid, sampai umur 70 tahun. Nak tinggal bukan berat tuan-tuan, nak tinggal ni 4 segi je kotaknya tuan-tuan. Ni kalau keluarkan bergulung-gulung sikit tuan-tuan, pangkalnya ada warna oranye sikit. Nak tinggal benda tu pun berat. Nak tinggal kotak, tak boleh lah Ustaz, tak boleh. Dengar ceramah dah berpuluh-puluh tahun, nak tinggalkan benda tu pun berat. Kan? Kita alhamdulillah minta doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jauhkanlah aku daripada api, jauhkanlah aku daripada api. Keluar tuan-tuan, api dekat itu tuan. Dekat api tu. Suka muslimat tu. Lepas ni bang, pergilah kuliah bang. Itu ada kena. Sama lagi tuan. Dia menyampaikan mereka kepada kerajaannya dan surganya. Maka kami memohon kepada Allah, semoga dia dengan limpah rahmatnya menjadikan anda dan kami juga daripada golongan mereka yang berjaya. Maksud jalan yang ditempuh, jalan yang telah diberikan laluan oleh Imam Hujjatul Islam, antara tabakat 7, tabakat Aqabah, untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tatkala kami mendapati jalan ibadah ini sedemikian sifatnya, mengandungi kesukaran-kesukaran, pastilah tuan-tuan ya, nak lakukan ibadah ini pastilah menghadapi kesukaran, ujian-ujian. Lantas kami memikir dan meneliti cara untuk merentasinya. Begitu juga tentang apa yang diperlukan oleh seorang hamba kepada persediaan, persiapan, kelengkapan alat dan daya usaha yang terdiri daripada ilmu dan amal. Dengan demikian, mudah-mudahan dia dapat merentasinya dengan keelokan taufik Allah Ta'ala, selamat sejahtera dan tidak terkandas pada pendakian-pendakian bukit yang sukar, lagi bahaya sehingga menyebabkannya binasa bersama orang-orang yang binasa. Wali'ayazubillah, kami bermohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi sedemikian. Maksudnya tuan-tuan, dalam keadaan ujian-ujian untuk melakukan ubudiyah, ibadah kepada Allah, menghadapi kesukaran, kepayahan, kedinginan waktu subuh contohnya, gangguan dalam pekerjaan kita, kalau ada yang rasa terganggu dah, kita tengah bekerja, Allah tak sempat lagi dekat pukul 3 ni, maka itu antara kesukarannya, ujian-ujiannya. Selepas itu, maka kami pun mengarang beberapa buah kita membicarakan tentang menempuh jalan ibadah ini dan selok-belok perjalanannya. Dia punya minhaj, dia punya manhaj tuan-tuan. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, Al-Qarbatul ila lillahi ta'ala, Mi'rajus Salikin, Qistasul Mustaqim, Kimiyus Sa'adah, Mishkatul Anwar, Bidayatul Hidayah. Ini antara banyak-banyak pecahan-pecahan kitab-kitab daripada Ihya Ulumuddin sendiri, yang ulama-ulama temporary, mutakhir ini tuan-tuan, kolonnya lah tuan-tuan, dah mula mempertikaikan kitab-kitab yang besar ini.
dalam banyak perkara yang ada pada Ihya Ulumuddin, banyak hadis-hadis yang maudhu', tuan-tuan, semua ini tuan-tuan akhirnya akan menempuh jalan menimbulkan keraguan-keraguan. Sedangkan para alim ulama ini nak dibandingkan dengan kita, amalannya, ilmunya tuan-tuan, jauhlah. Memang ada hadis maudhu' tak ada tuan-tuan sebenarnya, tapi hadis-hadis dhaif dalam Ihya Ulumuddin banyak, dalam Bidayatul Hidayah banyak, dalam Minhajul Abidin, tapi pada kadar untuk kita pegang, untuk galakkan untuk melakukan ibadah, bukan pada sudut akidah, perkara-perkara furu'iyah, perkara-perkara cabang, tak ada masalah tuan-tuan. Tidaklah diherankan sedangkan kitab suci Al-Quran Karim pun dicela dan dicemooh oleh mereka yang mengingkarinya. Orang kafir mencela hukum Allah, tuan-tuan, bukan nak wajarkan, tapi memang itulah sifat permusuhan orang kafir, kebencian dia. Ustaz, macam mana Ustaz ni kita nak berhadapan dengan orang kafir yang memusuh Islam? Saya kata itu bukan nak mewajarkan, itu memang wajar kan, sebab dia musuh Islam. Dia akan benci kepada apa yang dimusuhinya. Tapi masalahnya orang Islam sendiri yang memusuhi, tuan-tuan, memusuhi agamanya. Ni siapa yang jatuhkan kelulusan untuk tuan-tuan, orang lelaki tukar pakaian jadi orang perempuan, tuan-tuan. Rasanya hakimnya orang lain juga, orang Islam juga, tuan-tuan. Pasal apa? Jahil. Mungkin dia hebat dari sudut akademik, tapi jahil pada sudut kefahaman agama, tafakuh fiddin, tuan-tuan. Sebab itu al-jahil adu mu'min. Kejahilan itu menjadi musuh orang yang beriman. Setakat mana kejahilannya, tuan-tuan, kemampuannya untuk melakukan keingkaran kepada Allah. Semakin tinggilah kejahilannya, semakin besarlah pelanggaran perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Sebab itu ulama sebut, tuan-tuan, kalau kita ni nak menempuh jalan orang-orang saleh, kenalilah jahiliyah dulu, kini dan selamanya. Macam ada signal. Sungguh bodoh sekali mereka yang ingkar, tuan-tuan, ada dalam kitab ni. Sungguh bodoh sekali mereka yang ingkar telah berkata menolak kebenaran Al-Quran, sesungguhnya ia merupakan cerita-cerita dongeng orang-orang purbakala sahaja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, إِذْ تُتْلَى عَلَيْهِ وَآيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata ini ialah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Kita tahu dia orang yang bercakap ini zaman jahiliyah, penduduk musyrikin Mekah, sampai dah hari tuan-tuan menyatakan hukum Islam tak layak dipakai dan sebagainya, walaupun kita dah ulang kali sebut. Sebab itu kejahilan kita kena pandang pada sudut, bukan pada zaman tapi pada keadaan. Sampai bila pun keadaannya tetap wujud, golongan yang beriman kepada Allah dan golongan yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Tidakkah pernah anda mendengar perkataan Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ridwanallahu alaihim ajma'in, yang berkata bahwasanya aku menyembunyikan ratna mutu manikam ilmuku, ia menjadi rahsiaku supaya si jahil tidak melihatnya, nanti akan memfitnahnya lantaran kedunguannya. Sesungguhnya Abu Hasan telah berpesan tentang hal ini kepada putranya Al-Husain. Bahkan sebelum itu beliau juga telah berpesan kepada putranya Al-Hasan agar menyembunyikan mastika ilmu, tidak memberitahu kepada si dungu. Maksudnya tuan-tuan yang bukan ahlinya. Tidak semua ilmu, tuan-tuan, mampu difahami pada sudut ilmu yang umumi, yang bersifat umum. Pada keadaan tuan-tuan ni ilmu itu tinggi, maka bercakap pada kadar opolit. Sebab itu tuan-tuan kadang-kadang tuan guru tak nak sebut perkara ini. Sebab apa? Wartawan-wartawan tanya, takut nanti dia akan salah interpret, salah tafsir dan sebagainya.
bukan nak sembunyikan ilmu pada kadar kerana kebakhilan, ketamakan pada ilmu tersebut, tetapi khawatir akan disalah faham oleh si dungu. Kata Sayyidina Husain tadi itu, hai, kadang-kala pastikan ilmu itu jika aku hebahkan, niscaya kepadaku dikatakan engkau golongan yang menyembah berhala dan patut dihukum sula. Orang-orang Islam akan menghalalkan darahku kerana terkeliru dengan mutiara ilmuku. Mereka menganggap baik seburuk-buruk angkara yang mereka lakukan, yakni membunuhku tanpa sebab-sebab yang diizinkan. Maka apabila ulama-ulama yang berpendapat, kita jangan terus menghukum, tuan-tuan. Ada kalanya perkara-perkara yang kita tidak faham tentang sesuatu hukum itu kerana kita tidak pada kadarnya, pada keadaannya, pada masanya ketika itu, suasana itu berlaku. Lihat perkara itu. Keadaan yang sedemikian menghendaki para cendekiawan agama yang merupakan semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala supaya memandang dengan pandangan belas kasihan terhadap semua makhluk Allah yang hanyut dalam arus dunia. Dan para cendekiawan itu sendiri hendaklah pula meninggalkan perbantahan di kalangan mereka mengenai perkara remeh-temeh. Macam mana pandangan ulama-ulama tentang sesuatu perkara, wallahu a'lam, kadang-kadang menjadi fitnah kepada masyarakat kita. Kita bertawakuf lah, tuan-tuan. Tawakuf ni maksudnya kita pegang pada, berhenti pada sesuatu yang hak. Kita pegang sesuatu yang hak. Belum tentu pandangan kita benar di sisi Allah, belum tentu juga pandangan kita salah juga. Maka sebaik-baiknya kita bertawakuf pada kebenaran. Kalau benar pun, walaupun utara yang mengutarakan pandangan itu daripada si kecil, kita terima. Kalaupun salah, yang utarakan itu ulama yang sorbannya besar, jubahnya melirik, tuan-tuan, kalau salah tetap salah. Itu juga kan? Kata Tuan Guru Pak Kiai Zainuddin M. Zaid Al-Lubis, seorang ulama besar Indonesia, almarhum tahun lepas meninggal dunia. Dia kata, kalaupun yang keluar daripada buntut lebah itu, tuan-tuan, madu, ambillah. Walaupun keluar daripada buntut lebah, tuan-tuan, dikacau, diminum, kuatnya bagus tuh. Kalaupun yang keluar daripada buntut ayam, tapi yang keluar itu telur, ambillah. Dikacap, dipotong, tuan-tuan, digoreng, makan, sedap. Tapi kalau yang keluar daripada buntut Pak Kiai itu kuning kekuningan, kuning keemasan, jangan diambil. Walaupun yang keluar itu daripada buntut Kiai. Apa dia? Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikata, jangan lihat siapa yang berkata. Sudah balik, ambillah walaupun yang keluar daripada buntut lebah, tapi itu madu, kacau, minum, kuatnya. Ambillah yang keluar daripada buntut ayam, malah buntut ayam, buntut ayam, tapi yang keluar itu telur. Tuan-tuan, basuh boleh makan, tapi keluar daripada buntut Kiai, kuning kemas-kemasan, jangan diambil, jangan ditelan, jangan diminum, demam. Maksudnya kita pandang apa yang terbaik. Kadang-kadang dalam bentuk kita tak sangka-sangkakan. Macam tuan-tuan, dalam sejarah umat Melayu, siapa tuan-tuan yang menegur Tuanku Sultan dalam peristiwa Singapura di Serang Tondak apa? Nadim, budak kecil tuan. Tuanku, kita ambil batang pisang untuk menahan serangan ikan Tondak ni. Kata Sultan, ni tak dah dengan peha tuan. Goblok. Tak dah dengan peha. Supaya menahan serangan itu. Batang pisang tapi penasihat 20% ya tuan. Ini bahaya budak ni. Budak sekecil ini dah begini cerdik. Nanti tuanku, bila dia besar, dia akan lawan tuanku, bunuh dia. Ini tuan-tuan, kalau pakai hospital Melayu.
Memandang keadaan inilah, maka lalu saya memohon kepada Allah yang dengan kekuasaannya mencipta dan mentakdir, semoga memurnikan saya taufik untuk mengarang sebuah kitab yang selaras dengan kehendak ijma' para sahabat dan ulama, dan yang dapat menghasilkan manfaat di dunia dan di akhirat yang kepada saya dengan para pembacanya. Maka Allah memberkati